berkenaan dengan FM WhatsApp kerana beliau ada install WhatsApp yang ketiga lah kiranya, iaitu FM WhatsApp untuk tujuan marketing. Jadi ada pertanyaan, kalau dia nak install di satu handphone yang sama ataupun sama ada install di handphone yang berlainan, mana yang lebih mudah ataupun yang berkesan. Dia sebenarnya bergantung kepada cara kita nak handle device. Satu ialah device, iaitu handphone kita. Adakah kita selesa nak pegang dua handphone dalam masa yang sama, ataupun kita selesa hanya pegang satu handphone. Okey, jadi di situ pertanyaan dulu. Jadi yang keduanya, sekiranya kita selesa pegang dua handphone, maka lebih molek untuk kita asingkanlah FM WhatsApp ini pada handphone yang kedua tadi. Tapi sekiranya kita tak lagi berapa selesa ataupun belum biasa nak handle dua handphone dalam masa yang sama, maka lebih molek sekiranya FM WhatsApp ini diinstal dalam satu handphone yang sama. Maksudnya dalam handphone tuan-tuan tu akan ada 3 aplikasi WhatsApp, iaitu WhatsApp personal ataupun WhatsApp official kita panggil. Yang keduanya ialah WhatsApp business dan ketiganya ialah FM WhatsApp. Okay. So, untuk masalah bila kita juga bila join ramai grup, kita join grup sana, grup sini dan sebagainya. Jadi satu yang kita kena get ready ialah notification yang kita akan terima. Jadi sebab bila kita join banyak group, of course kita akan ada banyak notification. Sama ada daripada group itu sendiri ataupun mungkin daripada personal group, personal WhatsApp daripada orang yang kita tak kenali. Jadi di sinilah akan mewujudkan ketidakselesaan mungkin kepada kita, oleh kerana kita juga akan menerima WhatsApp yang kita tak kenali. Jadi kalau tuan tanya saya secara peribadi, saya memang akan gunakan FM WhatsApp ini untuk join group. Saya tak akan gunakan WhatsApp FB, WhatsApp business ataupun WhatsApp personal untuk join group-group. Kerana apa? Kerana tuan-tuan kena ingat, apabila tuan-tuan dah masuk mana-mana group, maka tuan-tuan juga akan terdedah kepada data maklumat tuan-tuan itu kepada mereka yang lain. Kerana kita berkongsi maklumat dalam WhatsApp group yang sama. Jadi di situlah mungkin tuan-tuan akan mula kena approach oleh mereka yang menjual, yang buat marketing dan sebagainya. Itu adalah normal. Sebab itu adalah strategi marketing pada ketika ini. Macam yang saya kongsikan kepada tuan pada masa sekarang ni lah, berkenaan dengan WhatsApp business, ataupun semalam kita dah ceritakan berkenaan kolam tadi. Jadi bila kita dah join banyak kolam, maka kita juga akan terdedah. Niat kita nak join banyak kolam tadi untuk apa? Untuk database. So mereka juga akan join kolam tadi untuk database. Jadi kalau tuan-tuan nak selesa dan selamat, maka gunakanlah nombor yang ketiga untuk join kolam-kolam yang tuan rasa hanya untuk nak carikan database saja. Tapi kalau tuan join grup community memang untuk bersosial, networking dan sebagainya, maka saya sarankan gunakanlah nombor personal tadi ataupun WhatsApp business anda. Sebab itu adalah identiti anda. Orang dah kenal anda dan sebagainya. So far dapat tuan-tuan maklumat untuk pertanyaan yang semalam, ataupun kawan kita punya pertanyaan. Okay, dapat beza antara FM WhatsApp, WhatsApp business, FM WhatsApp dan juga personal WhatsApp. Okay. So far dapat Okay. So hari ini kita akan mulakan kelas berkenaan dengan Facebook. Kenapa kita berniaga di Facebook, dan of course malam ni mungkin saya kena minta izin kepada anda semua. Okay, link kehadiran kita ada, don't worry Tuan Mutalib, kita nanti akan dikongsikan dalam pertengahan kelas nanti. So hari ni kita akan berkongsikan berkenaan Facebook, pemasaran menggunakan Facebook. Cuma saya nak minta izin kepada anda, mungkin ambil masa lebih sikit, iaitu sekitar 10 ke 15 minit pada malam ini, kerana kelas ini kita gabungkan antara kelas 2 hari punya kelas, kita gabungkan menjadi satu kelas. Okey, satu hari punya kelas. Sebab semalam kita dah gunakan, sepatutnya tajuk ini adalah tajuk yang semalam. Oleh kerana tajuk minggu lepas dia panjang, saya pecahkan menjadi 2 hari. Tapi untuk tajuk pada malam ini, insyaAllah boleh dikompreskan. Kalau agak, insyaAllah dia taklah orang kata akan skipkan maklumat yang penting. Tapi cuma ambil masa 10 minit saja. Jadi saya akan kurangkan dari segi penerangan yang mungkin ambil masa. Okay, so kita mulakan terus tuan-tuan. Okay, so
minggu ini adalah berkenaan dengan Facebook. Okay. So pertamanya ialah kita kena tanya kenapa kita berniaga di Facebook. Kenapa kita berniaga di Facebook? Jadi tuan-tuan kena tanya, kenapa tuan nak berniaga di Facebook? Ataupun kenapa perlu kita berniaga di Facebook? Ini adalah benda yang paling asas apabila kita membuat satu-satu perkara, kita kena bertanya kenapa kita berniaga di Facebook. Okey. Okey. Lepas tu yang keduanya juga saya akan kongsikan kepada anda kelebihan berniaga di Facebook, dan yang ketiganya saya akan kongsikan ciri-ciri FB itu sendiri, dan yang keempatnya bukan pada malam ini akan kita kongsikan pada esoknya, iaitu strategi marketing di FB. So malam ini saya akan kongsikan perkara 1, 2 dan 3 sahajalah. Okey. Terus kita pada tajuk, okey, kenapa kita berniaga di Facebook? Pertamanya ialah Facebook ini mempunyai pengguna yang ramai. Okey, ada ramai pengguna di Facebook. Kerana Facebook ni wujud sejak tahun 2006, 2007 macam tu. Famousnya di Malaysia sekitar tahun 2008. Okay, dan memang of course antara sosial media yang selepas daripada ada satu namanya Allahu Akbar, apa nama, MySpace ke, lebih kurang macam tu, atau Friendster, maka kehadiran Facebook tu telah membenamkan dua sosial media yang lain ini dan menjadikan Facebook ini adalah satu orang kata yang paling dominan dalam sosial media pada ketika ini di pelbagai peringkat umur, tak kisah gendernya pun sama. Okay. Dan yang keduanya, Facebook ini kita boleh jadikan sebagai online perniagaan kita ataupun kedai online kita. Kita tak ada website, jangan risau, kita gunakan Facebook sebagai permulaan dahulu sebelum kita pergi lanjut kepada website. Website ni dia lebih advance sebenarnya. Facebook ni permulaan untuk kita berjinak-jinak dalam social media ataupun dalam digital marketing. So yang ketiganya, apabila kita menggunakan platform Facebook juga, maka kita boleh fokus untuk tujuan niaga. Kena ingat, pada malam ini kita akan kongsikan banyak berkenaan ialah page, bukannya FB personal. FB personal kita gunakan untuk sosial, bersosial dan sebagainya. Dan malam ini saya akan kongsikan kepada anda tujuan berniaga di FB page ataupun halaman Facebook. Maksudnya kita akan create Facebook sendiri, page sendiri selepas ini. Jadi kita nak tujuannya adalah untuk fokus tujuan niaga ataupun fokus kepada branding anda ataupun fokus kepada identiti anda. Okay. So yang keempatnya tuan-tuan, bila kita ada halaman Facebook juga, kita akan dapat target customer yang betul dan tepat. Okay. Dan yang kelimanya, Facebook page ni dia ada satu button like. Bila mereka like, mereka akan secara tak langsung akan menjadi follower kita. So bila mereka menjadi follower kita, apa saja update yang kita lakukan atau buat kemas kini, maka mereka secara tak langsung akan dapat notification. Dan likes ini tak ada had. Kalau tuan-tuan boleh cecah 1 juta, 1 juta lah. Inilah bezanya antara FB page dan juga FB personal. Kerana FB personal limitnya hanya maksimum 5,000 sahaja. Okay, dan yang keenam, kenapa kita berniaga di Facebook ialah dia juga boleh menjadi satu jenama anda. Jadi kita nak create anda punya brand. Daripada brand inilah anda akan dapat menentukan positioning, menempatkan diri anda di dalam khalayak ramai ataupun dalam platform media sosial ini tadi. Okay. Next. Okay. So, pengguna yang ramai. Okay, poin yang pertama ialah pengguna yang ramai. Okay, kenapa kita berniaga di Facebook? Poin yang pertama ialah pengguna yang ramai. Okay, untuk data sekitar tahun 2020 Mac, pengguna di Malaysia sahaja adalah seramai 25 juta. Okay, hampir 26 juta lah. Itu Mac tahun lepas. Okay, sekarang ni dah 2021. So, of course, dia akan lagi lebih ramai lah. Cuma, apa yang saya nak kongsikan di sini, okay, dianggarkan lebih kurang 76% pengguna Facebook daripada total penduduk yang ada di Malaysia. Dia dah menghampiri 100% lah. Dan majoritinya pengguna Facebook di Malaysia ini adalah 54.7% adalah lelaki. So nampak tuan-tuan? Daripada sini saja, data ini saja dah menunjukkan bahawa pengguna Facebook ramai lelaki. Dan mereka yang berada, kategori umur yang berada dalam Facebook ini, ramainya dalam lingkungan 25 tahun sehingga ke 34 tahun.
Okey, lebih kurang 9.3 juta. Jadi kalau tuan-tuan nak jual pakaian, okey, untuk lelaki, cari mereka yang berumur sekitar 25 hingga 35 tahun. InsyaAllah mereka yang 40 tahun pun ada juga yang bersifat 34 tahun ni. Jadi tak ada masalah. Cuma nak ceritakan produk yang tuan-tuan ingin promotkan tadi tu, cuba tengok kepada data-data yang ada ni. Ini adalah fakta yang boleh mempengaruhi jualan anda nanti. Dan yang ketiga, seterusnya saya nak kongsikan perbezaan ketara antara pengguna lelaki, okey, ialah pada umur 25 ke 34 tahun mendahului pengguna perempuan adalah 1.3 juta. Maksudnya 1.3 juta. Dalam jumlah umur yang sama, lelaki dan perempuan, lelaki lebih 1.3 juta. Jadi di sini tuan-tuan boleh nampak apa yang tuan-tuan boleh tawarkan kepada kumpulan sasar ini. Tapi dalam masa yang sama, kalau tuan-tuan nak lebih spesifik lagi, dia akan boleh dipecahkan mengikut negeri. Kalau nak spesifikkan lagi, dia juga boleh dipecahkan mengikut teritori ataupun kawasan tuan-tuan berada di mana sekarang. Macam kita nak gunakan marketplace. Macam contoh radius 30 km. Okay? Dan juga antara majoriti lelaki dan perempuan pun kena ambil kira. Kuasa membeli ini terletak di tangan siapa. Ini penting. Tak semestinya ramai lelaki, maka mereka adalah pembeli utama. Okey, itu kena main peranan juga lah. Sebab dalam Malaysia ini, mereka yang ramai membeli, okey, ramainya mungkin perempuan. Walaupun majoriti ramai lelaki yang ada Facebook, tetapi ini bukan jaminan mereka ini adalah pembeli utama. Dan mereka ini bukan juga jaminan adalah kumpulan sasar yang sesuai untuk produk-produk yang anda ingin tawarkan tadi. Sebab itulah kena lebih spesifik lagi untuk kenali mereka ini. Okey. So yang keduanya tuan, kenapa kita berniaga di Facebook? Kita boleh jadikan sebagai online, kedai online kita. Okey, ataupun kedai maya. So di sinilah tuan-tuan boleh hias page ikut kreativiti anda sendiri. Letaklah FB cover yang menarik seperti signboard, seperti kedai sebenar anda. Lepas tu jangan lupa letakkan maklumat perniagaan anda yang lengkap seperti nombor telefon, paling utama nombor telefon ataupun nombor WhatsApp. Itu yang penting lah. Okey, lokasi kedai dan juga waktu operasi. Masukkan juga gambar-gambar produk anda beserta harga dan testimoni. Banyaknya gunakan testimoni bila kita ada dalam FB ni. Bila tuan-tuan punya approach atau objektif nak menjual, okey, maka guna testimoni banyak. Jangan gunakan menjual banyak harga RM30 tu. Banyakkan testimoni, barulah tuan masukkan elemen harga itu tadi. Okey? Next. Okey, itu simple. Ini tuan-tuan boleh faham lah. So saya akan terus pergi next. So poin yang ketiga, kenapa kita berniaga di Facebook? Okey, kita nak wujudkan fokus kita tu untuk berniaga. Maksudnya FB page lah. Yang apa yang nak sebut ni adalah FB page. So kita nak asingkan urus niaga peribadi. So kita tak nak campurkan urusan peribadi dan juga hal bisnes. Mungkin kita ni berat kepada satu-satu parti politik. Maka kalau kita guna FB page, FB personal untuk membuat perkongsian perniagaan, tapi dalam masa yang sama terselit pula, kita pun rasa kadang-kadang tak tahan tengok isu-isu semasa, nak juga kita komen. Jadi takut nanti bila orang baca, orang ni colour sekian-sekian, lepas tu ada produk yang mungkin dia minat tapi dia tak suka kita punya konten perkongsian tadi, maka dia pun tak jadi membeli. Inilah sebabnya kenapa kalau boleh kita nak asingkan antara FB personal dan juga FB page tadi. Jadi kita boleh uruskan mana berkaitan personal, mana berkaitan dengan bisnes. Okey. So yang keduanya, jika anda post setiap hari menggunakan produk di FB personal, mungkin tuan-tuan, mungkin akan ada mereka yang tak selesa. Okey, siapa mereka ni? Okey, kebanyakanlah kalau hari-hari kita post, katalah hari-hari kita post berkenaan satu produk. Okey, pagi kita post produk A, lepas tu petang pun kita post lagi, malam pun kita post lagi. Jadi mereka macam dia ni hari-hari cerita pasal produk dia, tak pening ke, tak boring ke, menyampah lah tengok asyik tengok you punya produk saja. Lagi-lagi kalau produk tu ada berunsur MLM, mungkin ada orang anti dengan MLM, dia pun rasa macam tak selesa. Dia sebenarnya kita okey je, cuma dia pula tak selesa. Jadi benda-benda ni pun kita kena ambil kira sebagai peniaga, kerana
mungkin bukan mereka nak membeli dengan kita, tapi kena ingat mereka ini boleh menjadi referral kepada apa yang kita tawarkan. Okey? Jadi yang ketiga tuan-tuan, mereka juga mungkin akan unfriend ataupun block kita terus. Sebab asyik duk promote benda yang sama, hari-hari cerita yang sama je kan. Jadi dia pun tak berapa selesa, mungkin dia akan block. Jadi di situlah kita akan kekurangan ataupun kehilangan bakal prospek. Bukan pelanggan prospek, bakal prospek dah. Okey. Seterusnya, jika di page anda boleh post setiap hari tanpa had, malah ini akan menaikkan branding dan produk kita. Jadi kalau anda post dekat page, maka dia akan meningkatkan engagement. Jadi strateginya tuan-tuan, tak ada sebab, okay, anda post dekat page, lepas tu kongsikanlah ke dalam newsfeed anda. Dia tak sama. Berbanding kita type secara direct ataupun kita share, tak sama dia punya feeling. Dia punya orang yang baca tu pun dia macam kurang lah sikit tengok kita menjual sangat. Jadi itulah kita kena ada elemen imbangan. Okay, posting pagi kita nak buat apa, tanya selamat pagi, apa khabar. Lepas tu nanti tengah hari barulah kita cerita pasal produk mungkin, lepas tu kelebihan dan sebagainya. Petang sikit barulah kita mulakan manfaat, dan sebelum maghrib barulah kita cerita harga dan sebagainya. Itu contoh macam mana kita nak buat posting nanti. Okay, next. So, poin yang seterusnya keempat. Okay, keempat, kenapa kita berniaga di Facebook? Kita juga boleh dapat target prospek. Okay, ingat prospek belum lagi menjadi klien pembeli. Ini kita nak target prospek dulu. Sebab apa target prospek? Kerana mereka like. Kenapa mereka like? Kerana mereka dah menunjukkan minat kepada apa yang kita kongsikan tadi. Jadi bila kita ada page, kebanyakan orang yang like ni adalah mereka yang dah berminat ataupun tunjuk minat kepada produk kita. So bila mereka tunjuk minat, mereka ini akan jatuh ke kategori prospek. Jadi mereka ini bila jadi prospek adalah potensi customer kita. Itu kena faham. So seterusnya, mereka juga mungkin ingin lihat-lihat dahulu. Sebab tu dia like supaya dia save lah. At least kalau tuan-tuan ada update terkini, mereka pun dapat notification. Sebab itulah mereka like. Jadi ini dah tunjuk minat. Jadi mungkin ada masa nanti barulah mereka akan membuat pembelian nanti. Okay, tuan-tuan. Okay, next. So seterusnya juga dekat FB ini dia tak ada had untuk like. Jadi apa yang kita kena buat? Kita tarik mereka untuk like FB kita. So bagaimana nak tarik mereka? Sekarang ni kita ada FB personal. Dalam FB personal ni ada maksimum 5,000 kawan-kawan yang kita boleh engage. Maksudnya kita berkawan seramai 5,000 orang dalam satu FB personal. Jadi apabila kita manage satu-satu page, maka kita boleh invite mereka ni ke semuanya dengan hanya satu klik saja. Maksudnya dengan satu klik invitation, maka automatik semua senarai nama yang ada dalam FB personal kita akan dijemput untuk like. Sebab itulah kenapa tuan-tuan, mereka yang agresif dalam marketing ni sebenarnya mereka akan ada 2. Mungkin akan ada yang 3 FB personal. Pasal apa? So FB pertama dia memang gunakan untuk totally personal. FB personal pertama dia. FB personal yang kedua dia gunakan untuk tarik. Sama juga konsep seperti WhatsApp tadi, WhatsApp marketing. Dia pergi join grup sana, join grup sini, add kawan sana, add kawan sini. Pasal apa dia nak add kawan-kawan ni? Kerana dia nak linkkan kawan-kawan baru dia ni dengan FB page yang dia tengah manage. So nampak tak idea tu? Kan? So bila kita ada FB page, maka kita boleh create seramai mungkin untuk orang lain dan dia akan meningkatkan trust. So dapat tak tuan-tuan untuk kenapa berniaga di Facebook? Terutamanya kenapa perlu ada 1 ataupun 2 akaun FB personal. Siapa dapat? Ataupun ada pertanyaan, saya bagi ruang untuk bertanya dulu sebelum saya pergi ke tajuk yang kedua. Alhamdulillah, terima kasih Tuan Mubarak. Alhamdulillah Puan Syahrubaria. So dapat Jadi cuma tips yang nak kongsikan ni
Kalau kita ada FB personal, maka invite mereka untuk like FB page kita. Tak cukup, kita create lagi another FB personal. FB personal yang second ni, masuklah ke mana-mana group FB ataupun ke ataupun add lah seramai mungkin kawan-kawan. Okey, sehingga ke 5,000 maksimum. Lepas tu cuba linkkan mereka dengan FB page anda. Sebab mungkin ada yang personal. Macam saya ada FB personal. Memang totally untuk personal saja. Memang tak buat untuk public. Tapi saya ada second account, FB second, personal. Yang itu memang saya gunakan untuk tarik, bergantung kepada produk yang saya tawarkan. Okay, next. So brand ni tak apa, saya tak perlu nak cerita sangat. Okay, yang kedua. Okay, tajuk yang kedua ialah kelebihan berniaga di FB. Kelebihan. Apa kelebihan-kelebihan dia berniaga di Facebook? Okay, yang pertama tuan-tuan, dia adalah sangat popular. Sebut FB, semua orang dah kenal FB. Daripada seawal mereka sekolah rendah sehinggalah mereka yang dah berumur 70-80 tahun pun tahu apa itu Facebook sekarang. Kalau dulu mereka krik-krik, sekarang mereka dah kenal apa itu Facebook. Tinggal lagi bagaimana mereka nak menggunakannya. Okay, next. Yang kedua. Kelebihan yang kedua ialah kita boleh mempromosikan bisnes kita sendiri. Dan kelebihan ketiga, kita boleh berkomunikasi dengan prospek. Dan yang keempat, kita juga boleh membuat pemasaran viral. Okay? Dan yang kelima, kita boleh membuat iklan bersasar. Okay, apa maksud iklan bersasar ni? Okay, mungkin ada yang zero cost marketing, ada yang berbayar. Okay, so kita pergi ke satu-satu. Okay, tuan, kalau FB page guna nama produk, FB personal okay ke guna nama sendiri atau macam mana untuk tarik FB? Okay, confused. Okay, don't worry Puan Fudia. Untuk FB personal, sangat molek dan sangat bagusnya ialah kita gunakan nama kita sendiri. Jangan guna nama produk untuk FB personal. Okay, untuk FB page terpulang nak gunakan nama sendiri, nama produk, nama perkhidmatan. Selalunya kita akan gunakan nama produk dan juga kawasan. Contohnya kita jual emas di kawasan Ceras. Jadi toke emas Ceras contohnya. Buat macam tu. Sebab apa? Satu, kita nak bagi tahu produk kita. Kedua, kita nak bagi tahu lokasi kita. Itu kalau FB page. Okay? Tapi untuk FB personal, sangat-sangat galakkan gunakan nama sendiri dan gambar sendiri. Okay, gambar kita sebagai person. Sebab kita nak create trust dengan orang yang kita nak add nanti. Okay, itu penting. Okay, next. So, tajuk kelebihan berniaga di Facebook. Yang pertamanya ialah Facebook sangat popular. Okay, so Facebook sekarang adalah menjadi medan popular untuk marketing. Okay, kita pun tahu, tuan-tuan pun tahu. Kenapa? Okay, pengguna yang ramai menjadikan Facebook ini trending dan mudah viral. Sebab itulah kenapa FB ni, kalau tuan-tuan nak cari isu semasa, tuan-tuan pergilah ke FB. Dia akan ada cerita pasal apa yang trending sekarang. Kalau agak-agak tuan-tuan nampak benda yang apa benda yang dia tengah tulis ni tengah trending, pergilah FB. Nanti tuan-tuan akan tahulah apa yang tengah trending sekarang. Itu je. Itu sebabnya FB ini mudah untuk viral. Okay? So yang keduanya, kenapa FB ini mudah untuk viral? Kerana dia punya ciri-ciri yang seterusnya, mudah nak akses. So bila mudah nak akses, maka mudah orang nak menggunakan FB ini. Sebab dengan button-button yang berkaitan, okay, dengan dia punya engagement, okay, dengan dia punya hubungan antara kawan dengan kawan, mutual friend, maka dia membuatkan kita ni tak ketinggalan dengan isu-isu yang semasa ataupun mungkin ada isu-isu yang panas. Sebab itulah kalau tuan-tuan dalam marketing, okay, gunakanlah FB ni untuk marketing, buatlah konten-konten yang kreatif. Okay, macam saya terus ni personally, saya tak adalah kepakaran untuk nak buat konten-konten kreatif. Saya lebih kepada orang yang skema. Saya ni jenis kongsi information berkenaan dengan education, benda-benda yang skema. Tapi kalau tuan-tuan ada kreativiti yang boleh membuatkan dia viral atau trending, maka gunakan kreativiti tuan-tuan. Terpulang masing-masing punya cara tersendiri macam mana nak viralkan marketing tersebut. Cuma nak ceritakan, FB ini adalah tempat yang sangat cepat dan senang viral. Okay?
So yang seterusnya, banyak konten menarik menjadikan ramai pengunjung setiap hari. Ini juga penting. Sekiranya tuan-tuan dapat create konten-konten yang menarik setiap hari, bergantung kepada tema anda. Contohnya mungkin anda berkongsi tema agama. So anda punya tema agama tu ialah dulu kita banyak pakai gambar, sekarang ni kita banyak menggunakan video. So bila ada video, ada elemen gambar bergerak dan juga ada elemen lagu-lagu atau music, latar belakang music. Jadi benda ni boleh menyentuh mereka. Jadi kalau tuan-tuan punya tema lebih kepada lawak jenaka, maka gunakan lawak jenaka itu sebagai konten anda. Bergantung kepada anda punya strategi. Sebab dalam dunia marketing ni tak ada satu yang tepat ataupun yang orang kata yang perlu kita ikut. Formula ni sebenarnya fleksibel. Bergantung kepada keperluan semasa. Cuma tuan-tuan kena pandai untuk memahami apa situasi-situasi yang dekat di hati mereka. Apa yang orang nak tengok lah sebenarnya. Kalau sekarang ni trending, orang suka tengok orang macam TikTok lah contohnya. Orang suka tengok pergerakan. Bukan menari sebenarnya. Menari tu ada satu part yang lain. Tapi sebenarnya TikTok trending kerana TikTok ini dia ada satu information yang kita boleh kongsikan kerana dia ada pergerakan. Pergerakan ni yang membuatkan kita rasa seronok nak tengok. Jadi bergantunglah kepada tuan-tuan. Macam mana pergerakan tu nak diwujudkan. Kartun ke, pergerakan orang menari ke, berkawat ke contohnya. Tapi dalam masa yang sama dia ada elemen music, latar belakang music. Jadi itu yang sebab TikTok ini dia trending. Yang paling popular pada masa ini. Okay, contoh. Okay, next. So yang keduanya tuan-tuan, kelebihan berniaga di Facebook ini, kita boleh mempromosikan bisnes kita di FB page. So kita manfaatkan FB sebagai link. Okay, nampak tak? Kita manfaatkan FB ni, kita bukan nak close customer dekat FB. Kena ingat yang tu. Kita nak close customer ni dekat WhatsApp. Sekarang ni kita guna zero cost marketing. So closingnya adalah menggunakan WhatsApp. Okay, kita nak close mereka dekat WhatsApp. Okay, jadi kita letak link WhatsApp itu dekat FB. Tapi kalau tuan-tuan dah berani, okay, ada peruntukan sikit nak buat automasi, maka tuan-tuan boleh linkkan pergi ke landing page ataupun website anda untuk auto close. Tak perlu nak manual. Okay, nak bank in, sila bank in ke sini dan sebagainya, tak perlu dah. Dekat auto landing page ni dia semuanya automatic. Kiranya automasi. Cuma yang malam ni kita kongsikan zero cost marketing masih. So dekat FB page tuan-tuan tu letaklah, jangan lupa letakkan anda punya FB WhatsApp link. Sama ada jemput mereka masuk ke group ataupun mereka PM terus tuan secara direct. Kena ingat closing rate tinggi berlaku banyaknya di WhatsApp. Okay. So yang keduanya juga, tuan-tuan boleh kongsikan link ini di mana. Kena tengok. Dekat FB ada banyak tempat kita boleh tak link. Pertama di FB page kita, kedua kita boleh masuk grup yang ada, yang ketiga sama ada di FB personal kita ataupun kita boleh masukkan dalam marketplace. Okay. Dan seterusnya poin yang seterusnya ialah kenapa kita kelebihan berniaga di FB ialah kita boleh berkomunikasi secara langsung, okay, dengan prospek kita secara personal. So bagaimana kita nak berkomunikasi dengan mereka? So kita pengguna, okay, macam mana kita dah tahu pengguna akan like. So bila mereka like FB kita, maka kita ada peluang untuk tengok mereka punya profile, ataupun mereka akan komen, ataupun mungkin mereka akan PM kita secara personal. Jadi di sinilah kita perlu proaktif untuk approach mereka. Kalau mereka like page kita, mungkin kita komen terima kasih like page kita dan sebagainya, atau kita boleh PM mereka. Tak salah untuk kita PM mereka secara personal. Lepas mereka like, kita PM mereka secara personal. Tak salah. Lepas tu kita bagilah nombor WhatsApp kita. Untuk mudah sebarang urusan, tuan-tuan boleh WhatsApp saya di nombor berikut. Save lah nombor saya. Nama saya Hardi. Ini nombor WhatsApp saya. Contoh. Kan? Ataupun buat dalam WhatsApp tadi link. Okay, link apa? Terima kasih like page kami. Saya Hardi. Okay, menyediakan perkhidmatan sekian. Okay, sila save nombor saya. Dah save, nanti
komen dan contoh. Jadi kita pun tahu yang dia dah save nombor kita. Okay. So seterusnya, siapa yang komen ni, okay, tuan-tuan kena ingat siapa yang dah like, komen ataupun PM kita ni, mereka ni semua dah jadi prospek. Dah kategori sebagai prospek. Sebab apa? Mereka dah tunjuk minat. Kenapa kita tahu mereka tunjuk minat? Sebab mereka dah tunjukkan simptom, gejala minat dengan kita. Apa gejala ataupun tanda-tandanya ialah mereka dah like kita. Itu adalah tanda mereka dah tunjuk minat. Ataupun mereka komen pun tanda tunjuk minat. Ataupun lagi PM. Kalau PM tu lagilah mereka ni dah pergi ke funnel yang seterusnya, kita dah boleh close mereka. Okay, tinggal lagi kita kena tahu minimal kriteria untuk close mereka. So di sinilah kita akan boleh menjadikan mereka sebagai pelanggan kita nanti. So nampak tak? Tuan-tuan boleh tak relatekan tajuk yang ada pada malam ini dengan marketing funnel? Bagaimana daripada prospek, stranger, prospek dan juga customer. So dia akan ada kaitan antara tiga perkara ni. Okay. So next, seterusnya. Okay, ini baru tajuk yang kedua lah. Belum tajuk yang ketiga. Okay, seterusnya ialah pemasaran viral. Okay, kelebihan FB ialah kita juga boleh membuat pemasaran viral. So di sinilah tuan-tuan perlu strategikan bagaimana untuk membina konten viral. So perkongsian anda bukan saja diterima oleh kumpulan sasar tadi, tetapi mereka inilah akan share kepada orang yang lain. So bila mereka share kepada orang lain, secara tak langsung anda telah dikenekkan, dihubungkan dengan rakan-rakan mereka. Sebab itulah FB ni sangat orang kata powerful platform untuk kita membuat pemasaran secara viral. Okay? Sebab itulah ada juga peniaga-peniaga yang sanggup untuk membayar, membuat iklan-iklan video-video tertentu. Mereka sama ada mereka upah untuk orang buat video sekian, atau mereka upah untuk influence-influence untuk membuat review. Okay? Dan yang keduanya, perkongsian posting anda juga akan dikongsikan oleh likers anda. Jadi bila yang like ni berminat, dia akan kongsikan lagi kepada kawan-kawan mereka. Sama seperti poin yang pertama. Okay? Okay, next. Okay. Ada banyak kelebihan saya kongsikan. Pasal apa saya nak kongsikan kepada tuan-tuan semua ni? Kerana saya nak buka, saya nak buka pandangan ataupun pengertian kelebihan ni supaya tuan-tuan akan mudah untuk membuat kempen-kempen marketing selepas ini, ataupun tuan-tuan akan rasa perlu juga kena menggunakan FB ni sebagai marketing nanti. Okey, yang seterusnya, kelebihan seterusnya ialah iklan kita akan lebih bersasar. Okey, kena ingat iklan ni berdasarkan minat dan demografi. So pada iklan inilah mungkin sama ada kita nak mulakan iklan berbayar. So bila kita mulakan iklan berbayar, maka di situlah kita akan buat lebih spesifik. Kita nak buat iklan ini kepada siapa? Contoh kita nak iklankan kepada lelaki sahaja pun boleh. Ataupun kita nak iklankan kepada perempuan sahaja pun boleh. Ataupun kita nak iklankan kepada mereka yang berumur 25 hingga ke 35 tahun sahaja pun boleh. Ataupun kita nak iklankan mereka yang duduk dekat Kuala Lumpur saja pun boleh. Jadi maksudnya, bila kita ada FB page ini, kita boleh spesifikkan ke mana post ini kita ingin mereka lihat. Cuma dia berbayar lah. Okay? Sebab untuk FB iklan berbayar ni hanya boleh dibuat di FB page saja. Nanti part ini saya tak tunjukkan sekarang. Cuma nanti kalau ia lebih advance lah, mungkin tuan-tuan boleh follow kelas-kelas yang saya boleh recommendkan, ialah Coach Zul. Beliau ada banyak kelas-kelas berkaitan. Saya ingat dia punya kelas tak mahal, 30 ke 50 ringgit 2 hari, siap ada rakaman, modul dan sebagainya. Saya type di situ supaya tuan-tuan boleh cari nama ni. Master Trainer COSCH Coach Zul. Beliau ni adalah Master Trainer e-usahawan. Memang kompeten dan melatih lebih daripada 30,000 usahawan di seluruh negara. Beliau, saya suka follow beliau kerana santai, mudah, fun, dan yang paling bagusnya bagi saya, harga yang ditawarkan untuk kelas-kelas yang beliau buat tu murah. Dan anda boleh repeat tengok dia punya link. Dia akan bagi link yang sama. Saya dah masuk kelas dia. Okay? Ini yang saya boleh kongsikan lah kepada anda.
Okay, setakat ni tuan-tuan dapat tak maklumat kelebihan? Pertama, kenapa berniaga? Saya kongsikan juga seterusnya kelebihan berniaga di FB page. Okay. Sebelum saya pergi yang ketiga, ada pertanyaan. Boleh komen dekat komen tu. Sekiranya tuan dapat follow, tekan 1, ataupun sekiranya ada pertanyaan, minta type dekat ruang komen. Okay, Puan. Okay, teruskan Puan pertanyaannya. Puan Syahrul Baria. Okay, Puan Fudia, 1. Thank you. Boleh unmute, boleh. Sekejap saya buat unmute saja. Okay, teruskan Puan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okey, Coach nak tanya tadi, Coach ada sentuh pasal personal Facebook dengan FB page. Okey. Okeylah, saya faham tadi FB page untuk berniaga. Okey, yang FB yang biasa tu untuk personal. Tapi sebelum nak buat FB page tu kena buka personal dulu, betul tak? Betul. Okey, let's say lah kan. Let's say orang ni dia tak nak expose sangat. Kan tadi dia nak cerita pasal personal pun dia lebih kepada bisnes. Apa yang konten yang kita boleh buat untuk yang personal? Maksud dia boleh tak kita copy paste sama dengan FB page? Keberkesanan dia tu. Boleh. Maksudnya apa yang kita post dekat FB page, kita share pergi ke FB personal. Boleh Puan? Tapi tadi kau cakap kalau kita post benda yang sama kan, macam asyik produk kita orang menyampah tengok kan. Yes, okay, betul. Jadi, dia begini, dia kena tengok dari segi psikologinya lah. Kalau kita post secara direct atas nama personal, okay, maka dia akan nampak kita kongsi asyik benda yang sama. Dia tak sama kita share. Kalau kita share, sepertinya benda tu bukan datang daripada kita. Mungkin dia tahulah itu adalah FB page kita. Cuma dari segi mereka nampak kita just share. Bukan kita yang secara direct bercakap dengan mereka. Ataupun maybe mungkin personal Facebook ni nak menunjukkan owner of the produk. Boleh macam tu? Boleh juga. Itu adalah strategi bagaimana untuk kita tingkatkan FB page kita. Sebab dekat kita punya about tu, kita akan letakkan situ kita bekerja, works at mana. So kita letak FB page kita kat situ. Boleh juga. Okey, faham. Faham dah? Cuma sama-sama. Kenapa kita gunakan FB page ni, kita suka share. Dia tak sama seperti kita share secara direct, post secara direct. Dia tak sama sebenarnya. Okay, itu yang kena faham. Dari segi psikologi lah. Orang mungkin dia ni asyik cerita pasal ni. Kita share tak sama. Kalau kita cakap, itu kena faham. Lepas tu yang keduanya, bila kita ada FB page, kita boleh automasikan kita punya posting tu. Kita buat pada pukul 7 tengah hari, pada 7 pagi. Nanti bila dah post, dan kita pun nampak post tu sekitar pukul 8, pukul 9, baru kita share pergi ke FB personal kita. Itu sebab salah satunya yang bagusnya FB page ni. Okay? Nak tanya tentang ni Facebook page Boleh. Kita kena kalau kita post kenapa dia sentiasa akan kasih notice, kasih tahu ini you kena macam buat itu advertisement dia. Ini kalau yes, betul. Kerana dia hanya cakap okay, this one the Facebook page just only for you to see only. You want to let more people know, then you have to do advertisement. Yes. Something like this Betul. Dia sebenarnya macam ni. FB memang dia sudah ada satu formula untuk baca kita punya copywriting. Jadi FB ni memang dia tak mau kalau boleh kita buat iklan dalam FB personal. Sebab itulah dia minta kita pergi ke FB page. Itu pun dalam FB page dia akan request suggest untuk kita advertise apa yang ada berkaitan dengan jualan. Okay.
Sebab itulah FB dia sediakan platform untuk berniaga. Dekat mana? Dekat marketplace. Itu yang penting. Sebab sebenarnya FB dia tak mau kita berniaga dekat FB personal. Sebab itulah bila kita membuat sharing, kita kena tukar. Sama ada wording tadi, kita kalau you perasan lah, bila kita type free kan, bila type free saja, nanti you punya posting tu, are you intend to sales and something? Dia akan tanya. Jadi kalau kita reply yes, maka dia akan bawakan kita pergi marketplace. Ataupun dia akan suggest kita kena gunakan FB page untuk buat advertisement. FB personal tak boleh buat advertisement, hanya boleh pergi marketplace saja. Lepas tu tuan-tuan kena ingat ini saya nak kongsikan satu jugalah benda yang mungkin tak ramai yang tahu. Okey, kalau kita buat posting, kita buat satu-satu posting, sebenarnya posting ini dia akan ada kategori direkomend untuk publish. Dia publish punya, tapi direkomend ataupun tak direkomend oleh FB. Maksud direkomend ni, bila kita tulis satu-satu copywriting, kalau kata FB punya staff, kira mereka punya team lah, kata recommend, maka kita punya post tu akan dinampak, akan dapat dilihat oleh orang lain. Tapi kalau kita punya posting tu tak direkomend, maka kita punya posting tu wujud sebenarnya, tapi tak dapat dibaca ataupun dilihat oleh orang lain. Sebab tu kalau tuan-tuan perasan, kita dah post dah, tapi tak ada orang like ataupun tak ada orang komen. Kenapa? Kerana gambar yang kita post itu dengan copywriting mungkin tak ada kaitan. Ataupun mungkin dalam copywriting kita tu ada unsur-unsur menjual. Contohnya ada free, lepas tu apa sajalah yang berkaitan dengan promotion. Mungkin. Jadi ini info ni saya dapat daripada mereka yang jaga FB dalam region Malaysia. Mereka ni akan baca setiap semua posting. Dia kira ada satu formula, ada satu notification. Dia macam ada ting, orang ni cuba untuk menjual. Orang ni dia banyak sangat bagi link. Kalau perasan tak, kalau kita post satu-satu post tu ada link. Jadi dia akan tengok link ni. Link ni dia akan cerita pasal apa. Betul tak link ni untuk WhatsApp? Betul tak link ni pergi ke website? Lepas tu website ni betul tak website ni sama seperti apa yang dia cakap dalam post. Tengok, takut dia punya website tu pergi ke website lain. Itu pun akan dipantau oleh tim FB. Okay, Puan Mardina bertanya, Tuan saya nak tukar nama page. Macam mana ya? Saya ni tak ada laptop tapi guna phone, tak jumpa button edit nama. Oh, okey. Yang ini Puan Mardiana tak apa, boleh PM kepada admin. Cuma apa yang saya boleh bagi tahu, pergi ke bahagian page setting. Dekat page setting tu dia ada boleh tukar nama sebenarnya. Nak tukar nama apa pun tak ada masalah, boleh. Ataupun kalau nak lebih mudah, download satu aplikasi, aplikasi untuk FB lah, apa nama, Business Suite. Saya type situ, BUSINESSSUITE. Install aplikasi ni untuk tuan-tuan punya FB management. Itu penting. Di sini mudah untuk auto post dan sebagainya. Okey. Okey tuan-tuan, dapat Okey, saya pergi ke next tajuk terus. Ciri-ciri yang ada dekat FB. Ni penting. Jadi ini macam yes. Kalau macam personal yang mau post apa-apa, kita kena post dekat itu biasa ni lah. Post to public lah, bukan tak boleh buat ini people page lah. Kalau page kena bayar, dia mesti nanti dia detect kamu mesti mau bayar itu ad lah, atau itu advertisement lah. Dia begini tuan. Kalau you post dekat FB personal, sebenarnya dia tak recommend you post dalam FB personal untuk menjual. Dia akan recommend you post dekat marketplace. Kalau you pernah dengar marketplace. Marketplace ni dia tak akan block kita untuk menjual sebenarnya. Dekat marketplace itu FB personal. Tapi kalau you nak serius lagi, you kena ada FB page. Dekat FB page tu kita boleh buat posting dan sebagainya. Cuma Facebook akan lebih recommend untuk kita iklankan kita punya
post tadi. Tapi still Yalah. juga kalau kita tak nak bayar iklan pun tak ada masalah. Still boleh post. Cuma dia punya engagement tu tak tinggi lah. I see. Yes. Okay. Dapat Faham. Okay, dapat. Hmm. Okay, saya teruskan kepada tajuk yang seterusnya, iaitu ciri-ciri FB page. Okay, pertama, FB page ni, okay, ciri-ciri yang pertama, siapa saja boleh like page kita. Itu kita kena tahulah. Yang keduanya, kita juga boleh terima PM atau DM atau PM lah daripada sesiapa saja. Dan yang ketiganya, kita boleh analisa prestasi page. Ini yang bagusnya. Bila kita ada page, kita boleh analisa kita punya prestasi page. Berapa ramai orang like pada bulan ni, minggu ini, berapa ramai orang komen. Dia lepas tu kalau kita buat iklan berbayar, dia akan tunjuk juga laporan iklan kita. Berapa dah yang like, berapa yang conversion, berapa yang kita dah membuat jualan. Itu lebih advance lah. Okay. Dan seterusnya, untuk FB page ni kita boleh lantik tim untuk uruskan page kita. Contohnya saya, lepas tu saya boleh lantik orang lain jadi admin juga kepada page tersebut. Tu penting. Dan akhirnya yang kelima, FB ini juga kita boleh automasikan. Okay. So saya sambung dulu pergi ke slide yang seterusnya. Saya buka dulu slide. Okay, 9. Okay. Okay. So kita juga boleh automasikan. So lepas tu pada untuk next ini, okay, yang ketiga ini, pertamanya saya nak kongsikan kepada anda, okay, bagaimana untuk kita nak tingkatkan like page. Okay, yang keduanya bagaimana nak buat posting, ketiganya bagaimana kita nak buat share, dan keempatnya bagaimana kita nak buat auto post. Ini penting. Ada yang mungkin tak pernah lagi nak buat auto post. Malam ni saya akan kongsikan kepada anda bagaimana nak buat auto post. Okay, so kita pergi dulu. Sorry ya. Yes. Sorry ya. Tadi you cakap kalau kita boleh buat itu posting, itu page, post dekat itu marketplace, jadi itu tak perlu bayar advertisement fee juga lah. Betul. Free lah. Betul. Betul lah. Betul. Okay. Yes. Dan yang bagusnya, kalau you pergi marketplace, you boleh post ke semua group terus. Semua location. Dia akan bagi you cadangan. Contohlah you post dekat KL kan. Lepas tu dia akan bagi tahu you nak tak post dekat Selangor, Perak. Jadi yang tu you tak perlu nak retype balik. Hanya klik saja, dia akan terus post kepada grup-grup yang lain. Itu kelebihannya marketplace. Okay. So okay, kita pergi terus kepada tajuk malam ni. Okay, like page. Okay, kenapa kita perlu like page? Itu kena tanya. Okay, pertamanya ialah kita nak naikkan follower kita. Okay, yang keduanya kita nak naikkan engagement kita. Dan yang ketiganya kita nak buatkan notifikasi kepada follower. Apa tu notifikasi? Notifikasi ni yang ada klik lambang pengumuman kepada kita punya follower. Contohnya dia kata Tuan Samly baru saja mengemas kini ataupun post iklan posting terbaru. Dia akan ada notification pada kita. Itu sepentingnya kita kena buat like page. Okay. Dan yang keempatnya juga dia akan membina trust kepada orang yang baru nak tengok page kita. Okay, dah ada 100 page, dah ada 100 like. Kalau macam baru 10 like, mereka takut lah. Mereka pun takut nak like page tersebut. Tapi kalau ada 100, 200, mereka pun rasa dah ada follower. Okay. Dan seterusnya kita juga akan membina branding kita. Okay. So, bila kita nak buat like page ni, maka of course lah tuan-tuan kena tahu bagaimana nak naikkan like page ini. Betul tak? Okay, bagaimana nak naikkan like page kita? Okay, mudah. Saya akan kongsikan kepada anda. Pertamanya, ialah tuan-tuan invite friend list anda dalam FB personal tadi. Okay? Tuan-tuan ada FB personal.
lepas tu pergi ke FB page tadi, lepas tu cari pergi FB setting, dekat situ ada invite kawan-kawan. So invite semua. Klik je satu klik tu, invite all. Semua yang ada dalam friend list tadi automatik akan dijemput untuk like FB anda. Okay, mudah sangat. So cara yang kedua pula, kita tawarkan sesuatu untuk pertukaran like. So apanya kita nak tawarkan kepada mereka? Contohlah, siapa yang like FB page ini, maka kita akan bagi dia copywriting percuma, ebook percuma, dalam PM dan sebagainya. Jadi contoh, ataupun kita buat kempen comment, like and share. Itu pun cara untuk naikkan kita punya FB like. Okay, yang ketiganya juga kita jemput mereka melalui email. Sebab dalam email kita dah ada ramai contact list kita. Jadi tak ada sebab kita tak gunakan email ini. Banyak orang gunakan cara yang pertama, invite mereka yang dalam friend list FB anda. Tapi ramai orang tak gunakan email ni untuk jemput mereka. Sebab itulah pentingnya email. Jadi anda buka email, lepas tu hantar kepada semua recipient dalam email anda untuk like FB anda. So dalam email tu, Assalamualaikum, saya baru saja melancarkan FB terbaru. Mohon sokongan, doa kawan-kawan semua. Sila like FB berikut. Jadi bagi link tu dalam email. So mereka pun akan baca email. Sekarang ni tak adanya orang tak buka email. Orang mesti akan buka email. Okay? Dan yang keduanya, mesti mereka akan ada email. Mereka tak akan ada email sekiranya mereka tak ada handphone. So maksudnya siapa yang ada handphone, mereka akan buka Google. Dengan Google itulah mereka perlukan email tadi. Jadi maksudnya semua akan ada email. Jadi emailkan mereka untuk like FB anda. Okay. So cara yang keempat, saya kongsikan tadi bagaimana nak naikkan FB like. Okay. Anda pergi ke FB personal. Dekat FB personal tu update tempat kerja. Contohlah kalau anda kerja dekat Shell sekarang, anda update lagi yang kedua. Works at nama FB anda. Katalah FB anda tu apa? Tuan Haryadi, kedai baju Tuan Haryadi tadi. Letak situ, bekerja di FB page anda punya nama tadi. Update dekat sana. Jadi mereka pun akan tahu kita ada FB page. Okay? Dan yang keempat, kita letakkan semua maklumat berkaitan ni, okay, link FB kita ni di WhatsApp, IG, web, TikTok kita semua. So ambil link FB kita, jangan lupa letakkan dalam WhatsApp. Dekat WhatsApp dekat mana? Sama ada dekat kita punya greeting message, ataupun away message, ataupun dalam profile kita, ataupun quick replies mungkin. So jangan lupa letak link. Link tu senang nak copy. Okay? So bagaimana nak buat? Saya kongsikan untuk anda dulu sikit. So bagaimana nak naikkan like ni? Ini mungkin saya kena tunjuk sebab ada juga yang mungkin tak familiar, takut nak klik benda ni. Okay? Tuan-tuan pergi ke FB page. Okay? Lepas itu, invite friend list anda. Hanya klik saja dekat sini. Buka FB page anda. Lepas tu, bahagian more tu akan keluar invite friends. So, select all saja. Dekat select all ni, semua akan automatic akan right. So anda tinggal tekan send saja. So semua akan dijemput untuk like FB kita. Okay? Ni cara dia. Pergi ke FB page, sebelah butang share, lepas tu klik invite. Dekat bila pergi FB page tadi, akan nampak butang share. So dekat butang share tu ada invite friends. So di situ klik all. Klik semua. Okay? So yang keduanya, bagaimana nak tingkatkan like? Kalau kita nak tawarkan sesuatu untuk pertukaran like. Pertama, kita bagi giveaway. Siapa yang dah like, kita nak bagi giveaway. Siapa yang like, kita nak bagi diskaun. Siapa yang dah like, kita nak bagi promo code. Siapa yang dah like, kita akan bagi ebook ataupun tutorial. Caranya, kita like, comment and share. Jadi kita pun boleh tengok siapa yang dah like, siapa yang belum like. Bila mereka dah like, kita PM lah bagi link berkaitan. So dapat ya tuan-tuan? Okay, cara nak naikkan ni. Okay, seterusnya. Cara yang ketiga, kita jemput melalui email tadi. Saya pun dah kongsikan kepada anda. Okay,
pergi ke email, pergi ke recipient, select all recipient anda, lepas tu bagi link. Link FB anda. Okay. Dan yang seterusnya, yang cara yang keempat, bagaimana nak tingkatkan like. Okay, dekat FB personal tu, perasan tak kita punya bahagian about, tentang kita. Okay. Lepas tu di situ setkan FB sebagai tempat kerja kita. Macam ni lah saya buat ni, contohnya Hardi Pudar. Dekat situ ada works at dealer 1XOX Malaysia. So dealer 1XOX Malaysia ni, ini salah satu FB saya. FB saya. Kalau perasan ni ada apa lah kira apa nama, bila mereka klik saja works at ni, mereka akan dibawa ke FB page kita. Okay. So bagaimana nak buat? Pergi ke FB personal, bahagian about, setkan pekerjaan anda. Okay, dapat? Okay. Next. Okay. Mungkin agak cepat. Don't worry, benda ni akan ada rakaman dan juga slide. Okay. Okay. So next, bagaimana nak buat lagi untuk tingkatkan like? Tuan-tuan pergi ke link di WhatsApp, IG, web, TikTok anda. So di setiap media sosial ini, copy paste anda punya FB link. So dekat mana kita nak dapatkan FB link ini? Okay. FB link ni pergi ke tekan more. Okay. Pergi ke page. Lepas tu ada more. Bila ada more tu, dia akan bawa pergi ke paparan ini. Seperti sebelah kiri ni. So dekat paparan ni, tuan-tuan tekan copy page link. Boleh juga share page. Tapi kita nak copy page link supaya kita boleh paste dekat kita punya WhatsApp, IG, web ataupun TikTok kita. So dapat tak? Okay, setakat ni dapat tuan-tuan. Mungkin agak laju cara nak naikkan page tu. Siapa dapat boleh tekan 1. Kalau agak tak berapa pasti boleh tekan 2. At least saya dapat anda. Okay. Don't worry, kita 10.30 akan habis. InsyaAllah pada pukul 10.30 akan habis. Sekarang dah 10.10 minit. Okay, Alhamdulillah. Terima kasih Tuan Latif. Okay, next. 3.2 tuan-tuan. 3.2 adalah berkenaan posting. Ni kena tanya. Kenapa kita kena posting? Okay. Pertamanya ialah kita nak kemas kini status. Yang keduanya, kita nak kongsikan aktiviti. Dan yang ketiganya, kita nak kongsikan kempen terbaru. Okay, seterusnya, bila kita posting, kita akan beri notifikasi ataupun notification kepada follower kita. Sebab itulah kenapa kita perlu post. Okay, ada 3 sebab. 1, kemas kini status kita. Kedua, kita nak kongsikan aktiviti. Ketiga, kita nak kongsikan kempen-kempen terbaru. Jadi mereka ni akan dapat notification. Dan akhirnya kita akan dapat engagement ataupun mereka nampak kita ni kekal aktif. Okay. So bagaimana nak posting? Sebelum tu kena tahu dulu jenis-jenis posting. Okay, pertama jenis posting kita boleh buat dekat newsfeed kita sendiri. Okay. Maksudnya kita tekan page tadi, lepas tu tuan-tuan tekan post. Dekat post tu terus dia boleh buat apa posting. Ataupun yang kedua, kita boleh buat juga dekat story. So, kalau kita nak post dekat story, macam mana? Story ni, yang bagusnya kita boleh tengok siapa yang dah tengok kita punya post story tadi. So, macam mana nak buat? Tuan-tuan nampak tak gambar tu? Akan ada satu logo tambah pada tuan-tuan punya profile picture. Klik kat situ, dia akan terus bawakan anda pergi ke posting story. So, masukkan gambar ataupun tulisan. So, dia akan appear dalam masa 24 jam pada story punya posting. Okay. Okay. Yang ketiganya tuan-tuan, posting yang ketiga juga tuan-tuan boleh buat ialah pin post. So, apa dia maksud pin post? Okay. Untuk pin post ni, hanya boleh dibuat dekat laptop ataupun PC. Itu nak ceritakan. Okay, apa dia pin post? Pin post ni seperti kita letak notis. Okay, letak notis lepas tu kita letak pin dekat kita punya notis tu. Biasanya bila orang masuk je FB kita, dia akan nampak posting ni pertama. Atas sekali posting ni, walaupun katakanlah 3 bulan,
kalau kita letak dia sebagai pin post, maka 3 bulan itulah dia akan berada di atas sekali. Pin post ni. Penting. Pin post ni kita kena ada. Jangan diabaikan. Selalunya kalau kita buat pengumuman, maka kita akan letakkan dia di atas sekali. Okay? Ataupun kita buat kempen produk terbaru, maka kita letak pin post. Ataupun kita nak bagi tahu kita akan membuat pelancaran produk, kita akan letak pin post. Jadi mereka akan baca benda ni supaya mereka tak ketinggalan, tercicir maklumat berkaitan. Cuma macam mana nak buat pin post ni? Tuan-tuan kena pergi ke PC ataupun laptop. Itu pentingnya. Okay? So, yang ketiga, okay tuan-tuan, yang ketiga, bila tuan-tuan dah buat posting, maka post-post tadi tu boleh dikongsikan. Jadi kita nak smart kerja. Jadi kita nak kongsikan post tadi, kita boleh kongsikan di mana? Pertamanya, kita boleh kongsikan dekat page kita. Kalau tuan-tuan gunakan PC ataupun laptop, dia akan banyak pilihan. Okay? Kalau tuan-tuan ada 10 page, tuan-tuan boleh kongsikan ke 10 page tersebut dengan satu klik saja. Ataupun pergi ke personal. Okay? Tapi kalau tuan-tuan gunakan handphone, maka dia agak manual sikit. Sebab tu kalau boleh, untuk urus page ni, gunakan laptop. Supaya dia lebih banyak pilihan yang tuan-tuan akan nampak. Sebab tu, tuan-tuan akan boleh post dekat newsfeed, ataupun tuan-tuan juga boleh post dekat Facebook group. Akan lebih banyak pilihan berbanding dengan handphone. Okay? So yang seterusnya juga, tuan-tuan boleh share posting tersebut pergi ke FB personal anda. Ini yang saya nak kongsikan. So bila ada posting dekat page, okay, gunakanlah manfaat share pergi ke FB personal anda ataupun share pergi ke FB group anda. Sebab tak perlu nak copy paste atau retype. Jadi hanya share saja, share pergi ke group, katalah grup kawasan Kuala Lumpur, grup kawasan Johor, grup kawasan Penang. Jadi share saja posting tersebut. Jadi dia lebih mudah daripada kita nak retype semula. Bila kita guna FB personal, banyaknya kita kena retype dan sebagainya. So beza menggunakan page. So macam mana nak buat? Okay, tuan-tuan pergi ke FB posting berkaitan. Dekat situ dia akan ada pilihan. Sama ada write post ataupun share to group. Write post tu kita post pergi ke kita punya FB personal. Kalau share to group tu kita akan terus share pergi ke group-group yang telah kita join. Okay? Ini contoh je lah. Saya akan tunjuk ni contoh. Dia akan terus kepada pilihan. So dapat tuan-tuan? Setakat ni itu dulu. Okay, last kali saya nak tunjukkan anda bagaimana nak buat auto post. Okay, dapat Kalau dapat sila tekan 1, tak ada pasti sila tekan 2. Sekarang ni saya nak kongsikan anda bagaimana untuk buat posting secara auto post supaya tuan-tuan ada banyak masa untuk membuat posting-posting yang berkaitan lagi selepas ini. Okay, dapat Puan Samsubaria. Thank you. Okay, saya terus share kepada anda screen. Okay, ini saya nak kongsikan anda bagaimana nak buat auto post. Okay, biasa anda tengok pukul 7 pagi orang tu dah post, lepas tu pukul 9 malam orang tu post lagi, pukul 3 pagi orang tu post lagi. Malam ni saya nak tunjuk auto post, benda yang paling basic. Okay, pertamanya pergi ke FB page kita, pergi ke FB kita lah. Lepas tu pada bahagian page tu sebelah kiri akan ada bahagian page. Klik bahagian page. Okay. So dekat bahagian page ni kita pilih lah mana page yang kita nak control. Okay, contohlah kita pergi ke yang ini, Mr. Boy Hadi. Contoh. Okay. Kita pergi ke page ini, Mr. Boy Hadi. Dia lambat sikit nak buka. Okay, dekat sini, tuan-tuan perasan tak ada business suite sebelah kiri ni? Okay, nampak tak? Sebelah kiri ni ada business suite. Klik pada business suite ni. Klik. Okay, dia lambat sikit lah. So, pada business suite ni akan ada satu bahagian post. Posting dan apa nama dia saya pun dah lupa dah. Post and story. Okay. So, tuan-tuan klik pada bahagian post and story. Klik. Okay. Dapat Dapat follow saya? Okay. Dekat sini, pada bahagian post and story ni, okay, dia akan keluar paparan seperti ini.
Okey, publish ni maksudnya apa? Publish ini adalah yang telah di-post. Okey, Puan Madia Gana dapat okey. Schedule ni adalah yang sedang dijadualkan akan keluar mengikut tarikh-tarikh yang kita tetapkan. Yang draft ini yang sedang di draft. Draft lah, yang pending lah. Jadi macam mana nak buat auto post? So tuan-tuan pergi ke okey, sekejap ya. Saya kena turunkan satu ni. Okey. Tuan-tuan Coach, tengok ulang balik sebelah. coach. Yes. Boleh ulang balik. Okey. Ulang balik sebelum auto post ni. Okey, auto post. Okey, bagaimana Mula kita balik. bagaimana kita nak buat auto post? Okey, kita pergi ke post and story. Okey, kejap Saya kena back dulu. Sebab saya tak Sebelum mahu mula buat tu. okay, supaya tuan-tuan tak ketinggalan. Okey, saya back dulu. Okey, sana. Coach, ni kena bayar ke auto post ni? Auto post kena Apa dia? bayar ke? Percuma tuan. Oh. Okay. So pergi ke FB kita, FB personal. Tuan-tuan pergi ke FB personal. Lepas tu dalam FB personal tu sebelah kiri akan ada bahagian page. Okay, ada bahagian page kan. Lepas tu daripada bahagian page tu tuan-tuan pilih salah satu page yang tuan-tuan nak manage. Okay. So tekan, katalah Mr. Buat Hadi ni. Pilih Mr. Buat Hadi. Okay, dia akan Page pergi kita- ke Page kita ke page kita yang kita join? page yang kita manage tuan. Bukan kita join lah. Bukan. Page yang kita manage. Yang kita join tu group. Okay. So, ini adalah paparan dia. So, dekat sini tuan-tuan tengok dekat business suite. Okay, dekat business ni, klik sebelah kiri ni. Sebelah kiri ada satu business. Klik business tu. Okay. So, dia akan bawa ke paparan seperti ini. Okay, Tuan Sam Lee tanya, satu personal account can manage how many page? Tak ada limit tuan. You can manage more than 20 page dalam satu masa, tak kisah. Dia tak ada limit. Okay, tak kisah you nak manage berapa ni pun tak ada masalah. Okay. Lepas tu bila dah sampai ke page ini, tuan pergi ke post and story. Tekan post and story. Okay, dekat post and story ni, inilah kita dah buat auto post. Okay. Kena faham dulu button 3 ni. Apa dia? Atas sekali ni. Pertama, publish. Publish ni yang telah di-post. Schedule ni yang sedang menunggu queue untuk post. Bergantung kepada tarikh yang kita tetapkan. Okay, next. Macam mana kita nak post? Tuan pergi ke create post. Color biru ni. Dekat atas ni ada satu create post. Perasan kan? Okay, tekan create post ni. Klik saja. Jangan takut. Okay, klik. So, dia akan buka ke paparan seperti ini. Okay. So dekat paparan ni dia akan tengok placement. Placement tu di mana? Dekat Facebook dan juga Instagram. Kalau tuan ada linkkan page ini ke Instagram, maka boleh klik dua-dua. Kalau satu saja tuan nak post, untick yang satu lagi. Contoh. Lepas tu kita letak kita punya teks. Katalah selamat pagi Malaysia. Contoh. Okay, ini adalah kita punya posting contohnya. Kita punya copywriting Okay. So dekat sini dia akan tunjukkan paparan tu sebelah kanan ni apa yang akan keluar dekat Facebook. Sebelah kanan ni. Okey, lepas tu dia desktop view, dia seperti yang page yang ruangan ketiga tu. Okey, lepas tu kita masukkan gambar. Okey, kita masukkan gambar. Okey, dekat gambar ni mungkin kita dah tetapkan. Kita cari FB. Okey, contohlah selamat pagi, kita letak ini contohnya. Okey, kita letak ini. Okay, kita boleh masuk gambar 3-4 gambar tak kisah. Okay, maksimum 10 gambar saja. Okay. So masukkan gambar tu. Bila dah masuk gambar, lepas tu nanti tuan pergi ke publish ni. Okay, dekat publish ni ada satu button kecil segitiga. Perasan tak sebelah kanan ni? Okay, dapat So sebelah kanan ni klik, dia akan bagi pilihan schedule post. So, pilih schedule post ni, klik schedule post ni, maka dia akan bagi tarikh. Dekat tarikh ni, tuan nak publish pada bila? Katakanlah besok pagi 22 hari bulan pada pukul 9. Okay, 9 pagi. PM tu tukar pagi. Okay, tekan save. Okay, bila dah tekan save, maka kita klik schedule post. Dapat tuan-tuan?
So bila dah schedule post, so nanti besok pagi pada pukul 9 pagi, post yang tadi tu akan keluar. Okay, dapat tak? Siapa dapat, cuba tekan 1. Siapa perlu ulang part ni, tekan 2. Saya tunjuk lagi sekali. Kita ada 7 minit lagi. Coach, kira-kira kita buat schedule post ni untuk update kita punya own page lah. Betul tuan. Dia timbul kat mana coach? Ya? Dia timbul kat mana? Feed ke, story ke atau macam mana? Dia post ni kita akan keluarkan dekat kita punya posting. Kat mana kita keluar tu? Dekat bahagian newsfeed kita ke ataupun story? Newsfeed kita. Oh. Jadi nanti besok pukul 9 dia dah keluar. Lepas tu tuan share lah pergi ke FB group ataupun FB personal. Kan? Jadi maksudnya tuan dah boleh buat sebulan. Macam saya buat sebulan posting terus. Macam ni saya dah siapkan. Sebenarnya pasal apa FB tu tadi, kita dah buatkan posting selama sebulan terus. Dia akan keluar lah. Apa tujuan kita posting berschedule ni? Supaya kita punya page tu sentiasa aktif. Betul tuan. Dan macam mana yang kata lepas kita tu kita boleh share pada personal ke mana-mana pula? Okey, bila kita dah post, pada katalah dia dah keluar besok pagi pukul 9, kan? Okay. Jadi masa tu dia akan appear. Bila appear saja tuan akan klik share tu secara manual. Dan tuan share lah pergi ke FB personal, pergi ke FB group dan sebagainya. Kenapa tuan buat macam tu? Tapi tidak tahu kenapa kita kena create boost post pada kita punya Facebook page, besok keluar baru kita share. Kenapa prosedur tu berlaku? Kenapa kita tak share directly? Oh, tak boleh share directly tuan? Maksudnya dia begini, sebabnya tuan nak tetapkan masa nak post tu pada waktu bila. Schedule post ni adalah benda yang kita dah jadualkan. Mungkin kita nak buat seminggu terus. Mungkin sebab seminggu tu kita nak pergi travel outstation. Jadi kita pun tak nak pening-pening apa nak post pada hari-hari berkaitan. Maka kita dah jadualkan post tersebut. Katalah setiap pukul 9, okay, akan ada keluar post berkaitan. Okay, Isnin sampai hari Ahad. Jadi orang pun akan dapat rasa kehadiran kita dalam FB. So bila kita dah nampak post tu pada keesokan hari selepas pukul 9, maka kita tinggal share je lah. Share kita punya post. Instead of kita nak kena cari maklumat, kita nak kena cari gambar untuk post. Jadi dia akan membuatkan kita terkejar-kejar. Jadi kita boleh schedulekan awal-awal. Maksud soalan saya tu, kenapa kita kaedah daripada kita Facebook profile, kita create something, post kat kita punya Facebook page, this process kita buat page, besok baru kita sharekan kita punya posting ke tempat lain. Apa ke tidaknya ada beza kalau kita pada kita Facebook personal, kita share ke tempat lain lagi. Pertama tadi tu kaedah, kita create something, kita pergi ke Facebook page, besok dah keluar. Buatkan sikit suara tak? Okay, soalan ni macam ni. Okay. Yang pertama yang kaedah yang tuan buat sekarang ni, kita buat dia punya posting schedule, pergi ke punya FB page kita, keluar besok pagi pukul 9. Besok baru kita ambil kutip post tu, kita share ke tempat lain. Itu satu. Atau kenapa tidak besok tu kita direct share kita daripada Facebook page tu share. Ada beza tak teknik tu dari segi kaedah posting daripada buat schedule? Okey. Dia begini tuan, dia sebenarnya tak ada masalah untuk kita nak post besok. Setiap hari kita boleh post benda tu secara konsisten. Kenapa kita nak buat auto post ni? Sebenarnya kita dah ada tajuk-tajuk yang kita nak kongsikan setiap hari. Jadi tuan-tuan boleh jadualkan. So bila tuan dapat jadualkan, maka tuan dapat uruskan masa. Sama ada tuan sempat nak share selepas tu ataupun tak sempat nak share. Tapi apa kira tuan dah schedulekan selama seminggu ataupun sebulan, setiap pukul 9 tuan akan post dah benda tu. Tapi kalau tuan ada masa, rasanya ada masa, boleh buat secara macam hari-hari, tak ada masalah. Itu bergantung kepada strategi kita. Cuma ini, auto post ni untuk menjimatkan masa. Lepas tu yang kedua,
kita tetapkan konten-konten tertentu pada hari-hari berkaitan. Contoh hari Jumaat. Salam Jumaat. Jadi kita dah buat post setiap Jumaat tu, kita ada 4 posting setiap bulan. Jadi contohlah mungkin pada bulan tu kita punya gambar desainnya kali hijau. Maka setiap hari Jumaat pukul 9 akan keluar gambar yang sama. Tak auto post dah. Mungkin pada masa tu kita tak sempat nak post. Mungkin kita ada kerja dan sebagainya. Tapi kita tak risau dah. Kerana post itu telah dischedulekan. Tu tuan. Maksud saya soalan tu bukan yang tu yang kita buat sekedupa, bukan. Okay? Perbezaannya kita buat yang pertama sekali, ada sekarang kita auto post pergi ke besok. Daripada besok kita share ke post ke tempat lain. Itu satu proses. Satu lagi atau kita post direct daripada profile kita tanpa melalui Facebook page. Ada beza tak? Oh. Okay, apakah maksud tuan kita nak post di FB personal? Ya, banding dengan Facebook page besok baru kita share. Okay. Soalan ni. Kalau FB personal dia tak boleh buat auto post tuan. Maksud saya Facebook personal kita boleh post satu. Bezanya kita ambil daripada page kita share kan. Ada beza dia punya kesan akibat. Pertama kita share daripada FB page kita, share. Satu kita post daripada kita punya ataupun kita post pada personal, lepas tu kita share pula. Faham tak soalan dia? Sebenarnya saya tak berapa dapat lagi. Maaf Okay, tuan. soalan dia macam ni. Okay, cuba Soalan tuan. dia macam ni. Okay, sekarang ni, keadaan sekarang ni, kita create post, pergi ke, jangan cakap pasal auto sekarang ni. Kita cakap pasal manual. Okay, pertama keadaannya nak tahu beza. Keadaan pertama, kita post pada Facebook page. Lepas tu kita share kita punya posting tu ke lain group. Satu daripada kita punya post daripada Facebook profile, kita share direct. Satu share daripada kita, satu kita share daripada Facebook page. Facebook page. Ada beza antara dua keadaan tu, kesan akibat dia. Okey, saya cuba jawab. Kalau menepati tuan bagi tahu saya, kalau tak betul bagi tanya saya. Okey, dia sebenarnya kalau kita post secara direct FB personal kita, okey, berbanding dengan kita post menggunakan FB page, sebenarnya dia ada beza dari segi psikologi kepada orang yang membacanya. Okey, pertamanya dia tengok kepada konten yang kita nak kongsikan. Okey, kena tengok FB yang kita keluarkan tu, FB page kita tu apa nama dia. Contohlah dia adalah berkenaan dengan produk ataupun perkhidmatan. Okey. Tapi kalau kita post produk atau perkhidmatan secara direct kita personal ni dan kita pula post berhari-hari, maka orang akan nampak dia macam ada keadaan tak selesa contohnya. Okey. Tapi kalau kita guna sharing, dia kurang sikit. Sebabnya kita memang dia tahu kita menggunakan platform berniaga untuk post ke FB personal kita. Dia ada beza sebenarnya dari segi psikologi. Oh, itu soalan dia betul lah. Mana dari segi psikologi itu dari segi yang menerima satu. Bagaimana pula dari segi pihak Facebook, adakah dia benarkan konten-konten yang macam tu? Okey. Untuk FB sendiri, sebenarnya kalau konten menjual, kita post secara personal, memang dia tak berapa benarkan. Dia memang kena melalui FB page. Cuma ada juga sekatan-sekatan tertentu. Itu panjang lah nak ceritakan. Cuma dia ada polisi yang FB dah tetapkan. Kita sebenarnya tak boleh menjual dalam FB personal. Sebab itulah kalau kita keep on menjual, sebenarnya orang tak nampak pun post kita. Sebab dia tak di-recommend. Dia publish tapi tak recommend. Maksud recommend tu, orang tak nampak sebenarnya. Sebab itulah kalau kita post secara personal, orang tak nampak page tersebut. Kalau kita jual secara direct. Kalau kita buat share daripada posting FB page. Yang itu kita dapat tingkatkan engagement FB page tadi. Jadi akan ada orang boleh membacanya. Tapi tak banyak. Dia mungkin 5% saja. Oh. Yes. Ini normal. Sebenarnya dalam post kita 5% je yang akan baca, yang boleh nampak. Tapi dia akan meningkat bila akan ada engagement. Sebab itulah kita perlu komen, kita perlu like orang punya page sebab untuk tingkatkan engagement. Okay.
Okey. Saya baca komen sebelum saya terlepas. Ada Puan Mardiana. Macam Tuan cakap tadi, jika copy post dari page mungkin kawan kita kurang suka. Yes. Okay, lepas tu Puan saya, tapi coach masih ada yang jual guna FB personal. Okay, pula coach. Okay, pasal apa mereka, okay, itu yang kena tanya. Puan kena tanya, pasal apa mereka boleh menjual guna FB personal. Jadi di sini kena tanya. Kerana mereka rajin membuat engagement. Mereka rajin like, mereka rajin komen. Post-post orang-orang tertentu. Okay, saya bagi satu tips lah. Okay, kalau kita join satu grup, contohlah kita join grup Kuala Lumpur. Okay, grup niaga Kuala Lumpur. Dekat situ saya ada kawan Tuan Mutalib. Lepas tu tapi dalam masa sama saya tak kenal Puan Syarul Bariah. Saya tak berkawan dengan Puan Syarul Bariah dalam grup dalam FB personal saya. So bila Tuan Mutalib buat posting, saya akan nampak posting Tuan Mutalib tadi. Okay, tapi saya tak nampak posting Puan Syarul Bariah. Pasal saya tak kenal, kita tak ada engagement antara kita satu sama lain. Tapi kalau saya add Puan sebagai saya punya friend list, kawan saya, maka saya akan mula nampak post yang Tuan postkan tadi. Tapi ada juga dalam satu ketika, okay, saya akan nampak juga posting Puan Syarul Bariah kerana Tuan Mutalib komen, like dan komen posting tersebut. Maka saya pun akan ada peluang untuk nampak posting tersebut dalam grup tadi. Nampak tak? Itulah sebenarnya dia punya game dalam FB. Apa tak tuan-tuan maklumat tu? Sebab itulah kenapa kita kena ramaikan kawan dalam FB. Satu, untuk kita ada engagement. Yang keduanya, kita nak tarik mereka pergi ke FB page kita. Dapat dah tuan-tuan? Maknanya coach, kalau untuk FB personal tu, kalau kawan kita tak like dengan tak komen, tak nampak lah FB kita post. Macam tu. Dia lebih kurang kalau kita kedekut like, orang pun kedekut like dengan kita. Lebih kurang macam tu lah maksudnya. Sebab tu kita kena digalakkan. Sebab kita punya FB ni dia macam tak aktif tau. Bila kita tak like orang punya komen, like ataupun komen mereka, seolah kita tak aktif. Maka kita punya engagement pun dia akan turun. Jadi kita kena rajin like, komen. Jadi daripada situ kita akan mula untuk bina kita punya engagement dengan orang-orang yang berkaitan. Sebab itulah kenapa ada orang boleh menjual walaupun dia berguna FB personal. Lepas tu kita pula rasa macam krik-krik saja. Macam mana kalau orang tak like page saya ni? Sebenarnya itulah dia punya trending. Trend-trend kita guna. Betul, Puan Mariana. Maknanya jika friend FB kita komen kat status seseorang, kita juga boleh nampak status bukan friend kita tu. Yes, betul. Dengan syarat, dia punya status itu sama ada dia letak public ataupun dia letak friends of friends. Selalunya kita akan nampaklah dia punya komen. Dia ada mainan dekat situ. Tapi kalau dalam group, of course kita akan nampak. Kalau dia post dekat FB group, kawan puan komen, kita akan nampak komen tersebut dan kita akan nampak dia punya posting tersebut. Okay? Sebab tu FB Tapi coach, kalau untuk FB personal tu, hello? Ya, teruskan. Coach, kalau untuk FB personal tu, kan, bukan ke setiap kali kita post, dia akan keluar kat newsfeed kawan-kawan kita nampak? Dia akan keluar, betul. Dia akan keluar. Tapi keluar tu tak semestinya semua akan nampak kita punya newsfeed tadi. Bergantung kepada masa dia tengok. Kalau puan posting pada pukul 10 pagi, kawan kita buka newsfeed pada pukul 10 pagi, dia akan keluar lah. Tapi kalau kawan kita tengok pada waktu petang dah, kita hanya post pada waktu pagi, maka newsfeed tu taklah orang kata berjalan depan mata dia nanti. Sebab dia dah macam ke bawah. Cuma benda tu akan naik balik apabila ada orang komen, ada orang like post tersebut. Dia akan naik semula dalam newsfeed kita. Okay? Tepat Okay, kalau tak ada orang like, status kita tak naik atas. Betul. Sebab itulah kita perlu like FB dia ataupun komen, maka dia pun akan mula nampak FB kita. Itu penting. Sebab kalau dia kadang-kadang perasan tak, kalau lama, cuba tuan-tuan tengok satu friend yang dah lama tuan-tuan tak pernah nampak selama ni. Cuba tengok.
cuba type dia punya nama nanti, search hari ni sekali, lepas tu nanti besok akan nampaklah dia punya post nanti. Itu dia punya teknik nak nampak dia punya post. Jadi maksudnya kita nak orang rasa kehadiran kita pun kena rajin-rajin like dia punya posting, komen sikit, belanja thumbs up pun cukup dah sebenarnya. Sebab FB pun nak tengok kita punya akaun ni aktif ataupun tidak sebenarnya. Itu penting. Lagi-lagi lah kalau akaun FB tu adalah akaun baru. Sebab sekarang ni ada banyak akaun fake. Jadi FB pun dia nak tengok benda-benda seperti itu. Okay, dapat tuan-tuan? Perkongsiannya pada malam ini. Dia agak teknikal sikit. FB ni ada teknikalnya. Cuma benda-benda ni lah yang saya tahu ni pun sebenarnya sebab kebetulan adik sepupu saya sebenarnya bekerja dalam tim yang tengok kita punya posting. Dia bagi tahulah ada yang recommend, ada yang tak recommend. So bagaimana recommend? Kalau kita punya post banyak emoji, itu salah satu yang tak direkomend. Recommend tu maksudnya, saya pun duk fikir apa benda lah recommend. Recommend dia maksudnya dia post tapi orang tak nampak post tersebut. Tepat So, okay, itu saja untuk malam ini. Alhamdulillah, agak dia punya soalan tu, perkongsian kita pada malam ni agak teknikal sikit. Tapi insyaAllah, sebab tu saya katakan benda ni asas. Supaya tuan-tuan dapat maklumat, maka tuan-tuan akan dapat explore lebih lagi selepas ni. Jadi kalau tuan-tuan nak masuk kelas-kelas berbayar selepas ni, tuan-tuan dah tahu dah mana nak masuk kelas tersebut, nak mula daripada mana dan sebagainya. Sebab sebelum ni, pasal apa? Macam saya sendirilah, pengalaman saya pun join lah kelas sana, kelas sini. Jadi bila saya masuk kelas sana, dia bukan pasal bayaran tu, tapi kerana ilmu yang saya masuk tadi tu, saya tak sampai. Sebabnya, saya terskip satu part yang basic lagi. Nanti bila mereka cerita macam ni lah, bila saya ceritakan macam sekarang ni, nanti tuan-tuan bila masuk kelas tu akan rasa tertinggal, tercicir. Sebab dia akan cerita pasal conversion, macam mana daripada traffic pergi conversion nak tukar pergi ke sales, action dan sebagainya. Jadi tuan-tuan akan tenggangan nanti sepanjang kelas mereka. Jadi rasa tak berbaloi nanti tuan-tuan nak join kelas berbayar. Jadi bila tuan-tuan dah masuk kelas asas seperti ini, jadi ada term-term yang berkaitan tuan-tuan dah mula dengar dan akhirnya tuan-tuan akan mula explore dan cuba untuk fahamkan. So bila masuk kelas tersebut, maka tuan-tuan akan dapat bersama-sama dalam mereka punya speed nanti. Itulah sebabnya saya buat kelas-kelas asas digital marketing seperti ini. Okey tuan-tuan, itu saja daripada saya yang saya dapat kongsikan dengan ilmu yang bagi saya sangat limited lah yang saya boleh kongsikan kepada anda. Semoga ianya bermanfaat untuk anda gunakan di apa jua platform yang anda gunakan, sama ada berniaga ataupun berkongsi ilmu selepas ini. Slide saya ni tak ada masalah. Tuan-tuan nak kongsikan kepada siapa pun kongsikan. Saya tak ada nak limitation, copyright dan sebagainya. Bagi saya ini adalah ilmu, ambil sajalah. Rakaman pun sama, kongsikan saja. Okay? So itu saja daripada saya. Saya doakan anda semua dikurniakan kesihatan yang baik, kehidupan husnul khatimah, digunakan dengan keluarga sakinah mawaddah, anak-anak jalur Quran, anak-anak yang soleh dan solehat, dan yang paling utama pada kita gini, anda semua dilindungi daripada COVID-19. Itu saja, kita tangguh dengan suatu asnan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Puan Madina kata, tapi tuan, tapi ada yang kata sekarang ni like pun kurang berkesan, kena komen baru posting tu aktif. Betul ke? Betul. Memang komen dia akan lebih aktif. Ni saya jawab plus untuk Puan Mariana. Penting. Komen memang sangat penting. Sebenarnya lagi penting komen. Sebab tu hanya belanja mereka thumbs up pun dah cukup dah. Okay? So itu saja, kita jumpa lagi di sesi yang seterusnya pada besok hari. InsyaAllah topik yang menarik berkenaan dengan FB akan membuka minda anda bagaimana anda nak uruskan FB. Okay, kita jumpa pada esok hari. Assalamualaikum.